Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama dalam menghadirkan majlis ini, dan kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah memberikan istiqamah dalam beramal, dan yang paling penting Allah memberatkan timbangan kita pada hari yang memerlukan mizan kita itu berat, yang mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Dan kita mengharapkan Allah masukkan kita semua ke dalam syurga dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk balik dalam surah An-Naba, yang mana kita telah membicarakan tentang ayat-ayat menceritakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, yang membicarakan dalam bab tauhid rububiyah. Allah membicarakan tentang kehebatannya bermula kejadian alam semesta, kejadian tumbuh-tumbuhan, bukit bakau dan segala-galanya, untuk kita meyakini bahawa itulah Tuhan kita yang maha berkuasa dan maha hebat. Cuma kita dalam bahasa Melayu ini Allah terangkan tentang kehebatannya itu dalam bahasa Arab. Mungkin ada perkara-perkara yang kita tertinggal dalam memahami apa yang Allah katakan, tidak dinafikan. Namun begitu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kita perlu beriman dengan kehebatan Allah, kekuatan Allah yang disebutkan sebagai rububiyah ini. Kerana dengan rububiyah inilah meletakkan bahawa Allah itu layak disembah. Bila kita beriman dengan rububiyah kehebatan Allah ini, dan kita meyakini dengan sebenar-benarnya tidak ada satu super power yang sehebat Allah yang mampu mentadbir alam ini, yang mampu untuk merancang dan mengaturkan segala program-program bermulanya ya kejadian alam sampai dihancurkan alam dan dihidupkan semula, hanya milik Allah. Oleh kerana itu Allah menceritakan dalam ayat ini, bagi hati yang boleh berfikir, bagi jiwa yang boleh menerima hakikat ketuhanan, ya kehebatan ketuhanan ini, maka dia tidak ada pilihan melainkan dia mesti menyembah Allah yang Maha Esa. Kita mengambil satu kekuasaan, kekuatan adalah untuk kita meminta pertolongan dan berlindung dan berharap. Begitu juga kedudukan Allah yang mempunyai sifat-sifat yang maha agung ini dan maha hebat ini. Hanya dia tempat kita meminta, tempat mengharap, dan segalanya adalah hak untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Baik, kita sambung balik pelajaran kita setelah dihuraikan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pelajaran yang lepas ini. Kita berhenti kepada ayat 16. Kita sambung ayat yang ke-17 dalam surah Abasa atau suratul Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaan wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba
وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok, dan dibukakanlah langit, maka terdapat beberapa pintu, dan dijadikanlah gunung ganang, maka menjadi fata morganalah ia. Sesungguhnya neraka jahanam, padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan bersungguh-sungguh, dan segala sesuatu telah kami catatkan di dalam Alkitab. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambahkan kepada mereka kamu selain dari azab. Baik. Pada ayat 17 ini Allah menceritakan inna yaumal fasli kana miqata, yakni bahawa sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Baik, dalam bab ini kita kena tahu bahawa Allah telah jadikan sesuatu perkara itu waktu yang telah ditentukan. Kejadian alam semesta telah ditetapkan waktunya dan ada had umurnya. Begitu juga dengan kita ni ada had umurnya. Semua telah ditetapkan oleh Allah waktunya, hanya Allah yang mengetahui dan kita tidak mengetahui. Okey? Jadi apabila keadaan yang telah ditetapkan dan kita tahu bahawa Allah tidak akan mengubahkan janjinya. Ya, apabila dia telah menetapkan sesuatu, walaupun kita rasa cepat, maka di sisi Allah itu yang lebih diutamakan. Allah yang tetapkan, nak cepat ke nak kurang ke nak apakah, semua milik Allah. Kerana itulah di antara sifat rububiyah ketuhanan. Sifat rububiyah dia yang menetapkan, bukan kita. Kita boleh merancang, tetapi yang ketetapannya hanya milik Allah. Jadi ayat ini nak menceritakan bahawa kiamat itu adalah suatu yang ditetapkan. Tetapi yang paling penting dalam bab kiamat ini, apa persediaan kita? Allah nak cerita ni apa yang berlaku pada hari kiamat, kemudian apa yang berlaku selepas kejadian itu, ya. Apa yang perlu kita lakukan ataupun tindakan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu perkara yang amat penting bagi kita yang mengaku sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman. Bila ayat Al-Quran ini menerangkan inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari keputusan itu adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, kita beriman. Itu yang paling penting dalam perkara yang nak disampaikan oleh Allah. Kita beriman. Waktu itu dah memang ada. Kita kena beriman. Maksud beriman ini kena yakin. Maksud yakin ini jiwa kita ni rasa gerun dan takut. Okay? Kalau tidak ada perasaan takut pada hari kiamat, kita ada masalah krisis keimanan kita. Maka perlu diperbetulkan. Oleh kerana itu, perkataan Allah dan hari akhirat, hari kiamat, perlu ada di dalam jiwa kita ini satu perasaan. Bila sebut kalimah Allah yang kita dah terangkan ulang-ulangan beberapa kali diulangkan. Di dalam surah Al-Anfal, orang yang beriman akan bila disebut jenama Allah gementar. Oleh kerana itu bila hadis Rasulullah mengatakan man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, para sahabat pada ketika itu bila disebutkan beriman kepada Allah hari akhirat, mereka berubah, jiwa mereka itu ada gementarnya. Mereka akan sambut seruan Rasulullah dengan keyakinan, dengan keimanan mereka.
Dan itu yang kita nak. Supaya kalimah Allah dan kalimah akhirat ini, syurga dan neraka ini, ya, tidak disebut seperti kalimah-kalimah yang lain, tidak berfungsi. Tuan-tuan dan perempuan, inilah iman. Bila disebut kita ada fungsi, iman tu ada keyakinan, itulah iman. Betapa pentingnya dia akan menggerakkan kita. Maka di dalam ayat ini, sesungguhnya hari keputusan itu adalah suatu yang ditetapkan, yang yakni hari yang tidak boleh dibuat pilihan lagi. Okey. Allah berfirman mengkhabarkan tentang hari keputusan, yakni hari kiamat, yang telah ditentukan waktunya, tidak akan lebih ataupun kurang. Tidak ada yang tahu waktunya kecuali Allah, sebagaimana firman-Nya, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami tidaklah mengundurkannya melainkan sampai waktu yang tertentu, ya, waktu yang telah dihisapkan, telah ditetapkan. Maka kita tidak ada pilihan. Ini di antara menunjukkan sifat rububiyah ketuhanan. Allah mampu mengaturkan kita. Allah telah menetapkan kita bahawa kita tidak mampu nak mengubahkan waktu tersebut. Cuma tak tahu je. Disebabkan kita tak tahu, jadi kita leka. Disebabkan manusia ni tak tahu waktu ajal dia, menyebabkan mereka leka. Dan akhirnya bila sampai waktu ajal, tak ada nak bertaubat. Waktu itulah akan merasa kerugiannya. Baik. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam ayat ini, Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Mujahid berkata, yakni kalian datang sekumpulan-sekumpulan. Ibnu Jarir berkata, yakni setiap umat datang bersama Rasulnya, sebagaimana firman, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Ingatlah suatu hari yang di hari kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpin-pemimpinnya. Baik. Dalam ayat ini, yang mana Allah ketengahkan ayat menceritakan dalam bab ini berkaitan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang pertama kita telah bicarakan dalam penafsiran ayat-ayat yang lepas, yakni kehancuran alam semesta. Tuan-tuan dan perempuan, kehancuran alam semesta ini, ya, tak ada siapa pun boleh lari dah. Kita ni akan mati, confirm kita akan mati. Kehancuran alam semesta ini berakhir dengan peristiwa ditimpa kepada orang yang kafir kerana nak merasakan azab Allah berkaitan dengan hari kiamat. Orang yang beriman akan dimatikan. Okey? Dan kita dalam bab ini, tuan-tuan dan perempuan, kita berada di akhir zaman. Kita ni berada di akhir zaman. Tapi selalu kita sebut memang rasa macam tak berfungsi, ya. Bahkan kalau sebut pilihan raya tu lagi berfungsi, hangat lagi rasa kan. Panas lagi ni, ya. Tetapi kita bila sebut bab peristiwa akhir zaman, kadang-kadang kita rasa tak berfungsi. Kenapa? Kerana keyakinan masalah keimanan kita tentang hari kiamat ini, ya, macam tak ada rasa apa-apa. Tetapi bagi mereka-mereka, orang-orang di kalangan ulama menyaksikan peristiwa akhir zaman ini dengan berlakunya berbagai-bagai perkara, yang mana berlaku yang disebutkan di dalam hadis-hadis berkaitan dengan kiamat, tanda-tanda kiamat kecil. Mereka dah takut. Mereka dah risau, mereka dah menasihatkan kepada kaumnya. Ya. Dan kita pun begitu. Kita mengingatkan bahawa fitnah akan datang dan akan datang. Dan berbagai-bagai fitnah datang. Dan umat Islam diuji dengan fitnah yang terbaru yang dibawa oleh seorang lelaki itu. Agama baru tu Sihak. Ya, yang menyusahkan, yang menyebabkan banyak perkara-perkara yang kita katakan bahawa dia merupakan pengkhianat agama kita. Orang-orang yang bukan Islam sukalah kerana umat Islam menjadi begini. Tetapi kita sebagai seorang Islam kena bertindak. Ya, berhati-hati. Kerana dia dah tak kira ni. Kita tengok satu keluarga sanggup, ya, murtad dalam bab ini. Kawan-kawan, anak-anak muda, ya, boleh berkata dalam perkataan yang nyata di depan orang ramai. Tak ada segan, tak ada takut. Oleh kerana itu berhati-hati. Tuan-tuan dan perempuan, generasi kita yang kita fikirkan sekarang. Generasi kita. Mungkin kita lepas, tetapi anak cucu kita belum tentu.
Sedangkan mereka itulah yang akan mewarisi amalan kita. Mereka itulah yang akan, disebabkan mereka juga kita akan mendapat manfaat daripada anak cucu kita. Ya, yang mana sehingga akan disebutkan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh yang kita harapkan menjadi bekalan kita di akhirat kelak. Tetapi kalau dah anak tu mengikut perangai orang-orang yang kafir ini, orang yang murtad ini, dah tak ada dah doa anak yang soleh. Cucu pun dah tak ada dah. Sedangkan kita mampu mendapatkan manfaat dari keturunan kita. Maka itulah satu nasihat, berjaga-jaga. Okey. Maka ayat ini mengisyaratkan inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Beriman dengan hari akhirat nanti, hari kehancuran dunia yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama ini adalah menghancurkan alam semesta. Dan kemuncak ayat yang kita bicarakan pada pelajaran yang lepas, kehancuran itu pada surah Al-Qari'ah. Di antara kemuncak kehancuran, yang mana Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kiamat, tahukah kamu kiamat? Apakah itu kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari manusia seperti rama-rama yang berterbangan. Maksudnya, kita ni sekarang tak berterbang. Kita duduk di atas tarikan graviti di bawah. Dan kita stabil. Tetapi pada hari kiamat, graviti dah tak ada. Bumi yang kita pijak pun dah tak ada. Habis ke mana kita? Kita berterbangan di angkasa raya, yang mana akhirnya planet berlaga dengan planet yang menghancurkan kita. Kita duduk di tengah, ataupun manusia itu berada di tengah-tengah, akhirnya hancur. Ya, na'udzubillah min zalik, minta lindung. Dan hancur alam semesta, dan kita tahu akhirnya sunyi sepi. Yang sunyi sepi alam semesta ini. Sehingga Allah mengisytiharkan, ainal mutakabbirun, mana orang yang sombong, yang takabur ini. Ya, baik. Kemudian Ibnu Katsir mengetengahkan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam mentafsirkan firman ayat tadi, iaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, ma baina nafkhatain arba'un, jarak antara kedua tiupan itu adalah 40. Ya, jarak antara tiupan menghancurkan dengan tiupan menghidupkan adalah 40. Kemudian mereka bertanya kepada Abu Hurairah, apakah maksud 40 itu? Adakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, aku tak tahu. Maksudnya aku menolak untuk menerangkan, aku hanya menyebut 40 sahaja. Mereka berkata, apakah 40 bulan? Abu Hurairah berkata, tak tahu. Mereka berkata, apakah 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, tak tahu. Lalu Nabi bersabda, kemudian Allah menurunkan air dari langit sehingga mereka pun tumbuh seperti sayuran. Tidak ada yang tidak punah dari manusia kecuali satu tulang, iaitu tulang ekornya, dan darinya lah makhluk dirangkaikan kembali pada hari kiamat. Okey? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Okey. Maka di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah mengetengahkan hadis Nabi yang menceritakan. Tuan-tuan dan puan-puan, agak menarik. Saya suka sangat hadis-hadis yang berbentuk tergantung-tergantung macam ini. Bukan tergantung apa. Ya, macam bila ditanya Abu Hurairah, 40 hari ke? Aku tak tahu. Kenapa dia berkata tak tahu? Sedangkan kalimah 40 saja menunjukkan Abu Hurairah dia tidak akan berbicara melainkan apa yang Rasulullah berbicara. Tu dia kaedah. Kita ni kalau sebut 40, kita mula ceramah. 40 hari lah, 40 itu. Ini masalah kita dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi. Tidak ada perasaan takut kepada Allah. Tuan-tuan dan perempuan, sewaktu kami mempelajari ilmu hadis ni, kami pelajar, dan alhamdulillah macam saya sendiri mengambil sanad hadis di Pakistan tu melalui Syekh Al-Kul, Syekh tu dikait dengan Syekh Syahwali Ad-Dahlawi yang masyhur riwayat hadis daripadanya. Maka dalam waktu kami belajar hadis tu, kalau dikatakan qala Nabi, kita kata qala Rasulullah, salah. Maksudnya bukan salah apa.
hadis yang tertulis tu Nabi, jangan nak pandai-pandai ubah Rasulullah. Penting. Ya, bagi orang yang tak belajar apa bezanya? Tak, bagi orang yang mempelajari ilmu hadis, yang belajar hadis, dia akan ikut ya cara pembacaan sebagaimana ditulis, begitulah yang diterangkan. Itu kaedah dia. Ya. Dahsyat. Saya tertarik kenapa apabila Rasulullah menegur seorang sahabat, bila diajarkan kalimah di antara doa-doa nak tidur tu, amantu bi rasulikal ladzi amantu bima macam mana hadis tu, amantu bi rasulikal ladzi arsalta. Lalu sahabat mengatakan, Bara bin Azib mengatakan, amantu bi nabiyyikal ladzi arsalta. Itu ayat hadis dia. Tapi dia katakan amantu bi rasulikal ladzi arsalta. Lalu Rasulullah menegur, jangan diubah. Nabi dengan Rasul jangan diubah. Yang mana aku bacakan, maka bacakan begitu. Ya, oleh kerana itu kaedah ini amat penting pada perkara-perkara yang tauqifi, yang ada dalil. Jangan diubah. Tu pasal bila dibicarakan waktu kita dalam solat, Rasulullah ajar dak selawat kepadanya yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan nak tambah. Bukan kita kata apa. Ini hadis yang Rasulullah ajar kepada para sahabat yang terbaik. Itu kena ada iman kita kepada Rasul. Yang mana Rasulullah akan mengajar yang terbaik. Mustahil Rasulullah ajar yang tak baik. Kita kena faham kaedah itu. Rasulullah ajar yang terbaik. Bila dia mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada Sayyidina Muhammad. Takkan Rasulullah tak tahu? Dan para sahabat tak tahu? Bahkan para sahabat nak memuji Rasulullah SAW sehingga dia nak sujud kepada Rasulullah, Rasulullah tak bagi. Sahabat memuji Rasulullah sehingga sampai Rasulullah kata, jangan puji aku, jangan angkat aku seperti mana Nasrani mengangkat Isa ibnu Maryam. Jangan. Kenapa? Golongan Nasrani mengangkat Isa sehingga menjadikan Isa itu anak Tuhan. Dan konsep Trinity yang dibawanya itu seolah-olah Isa itu Tuhan. Lalu Rasulullah tegur, jangan. Berarti takkan para sahabat tak tahu tentang salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takkan dia tak tahu. Bahkan dia boleh sebut. Tetapi Rasulullah tak pernah ajar. Bila Rasulullah tak pernah ajar, maka tidak ada siapa pun boleh mengajar cara begitu di dalam siri solat mereka. Subhanallah. Ya, ittiba'ur Rasul. Ikut je Rasul. Senang. Okey. Baik. Dalam hadis ini apabila Abu Hurairah mengatakan, seperti mana kalau kita lihat riwayat-riwayat yang diterangkan, Abu Hurairah ditanya, mengatakan bahawa antara dua tiupan sangkakala yang menghancurkan dan sangkakala yang menghidupkan ini adalah 40. Lalu mereka bertanya, ya Abu Hurairah, 40 apa? 40 hari? Tak, aku tak tahu. Ya, 40 bulan? Tak. 40 tahun? Tak. Dalam riwayat itu menceritakan, aku bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah pun tidak menjawab. Seperti mana yang kita sangkakan. Jadi wallahu alam. Habis nak buat macam mana? Serahkanlah kepada Allah. Tak payahlah nak cari-cari. Ya, mungkinlah, mungkin. Jangan. Ini adalah persoalan ghaib. Yang boleh kita beriman, serahkan urusan itu kepada Allah. Yang paling penting, bila kita beriman, insya-Allah dia menjaminkan kita cantik iman kita di mahsyar nanti, di akhirat kelak. Okey. Kemudian Rasulullah menceritakan, Nabi bersabda, summa yunzilullahu minas sama ima'an fayambutuna kama yambutul baqlu laisa min insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanabi. Maksudnya, wa minhu yurakkab al-khalqu yaumal qiyamah. Kemudian Allah menurunkan air dari langit sehingga mereka pun tumbuh seperti sayuran. Okey. Ulama tafsir mengatakan kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran bila berkaitan dengan satu tempat atau padang pasir yang tandus, ya, kemudian datang air hujan, lalu tumbuh-tumbuhan pun tumbuh. Mereka mengatakan bahawa Allah nak bagi misal bagaimana kita dibangkitkan di mahsyar. Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan, teknologi ini kita tak tengok, para sahabat tak menyaksikan depan mata mereka. Tetapi sekarang ni Allah dah bagikan kita internet.
Allah bagikan kita boleh tengok di dalam TV-TV kita, channel-channel yang tertentu, bagaimana tumbuh-tumbuhan ini boleh hidup dengan begitu cepat. Ya, dia buatkan gambaran tanam-tanaman, lalu dia letakkan di cermin, dan kita menyaksikan bagaimana bila tumbuh-tumbuhan ini, benih ini dia hidup, kan? Naik, ditangkap dengan kamera yang laju tu, dan kita nampak dia naik. Begitulah kehidupan kita nanti akan dibangunkan. Tetapi dari manakah sumbernya? Apabila dikatakan tidak ada satu pun tubuh badan manusia ini yang tak hancur kecuali satu tulang. Ya, tulang itu dinamakan tulang apa ke dalam bahasa Melayu kita? Tongkin. Tulang apa? Tulang ekor. Iya ke tulang ekor? Okey, tulang ekor. Okey. Abu Muaz tulang apa? Abu Muaz dah lain. Okey. Baik. Maksudnya dari tulang itu yang kecil je. Yang lain semua dihancurkan melainkan tulang itu. Pertama, saya beriman. Kerana hadis yang diriwayat Bukhari yang sahih, dan tidak ada ruang untuk saya nak fikir macam mana Allah kumpulkan tulang-tulang. Itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Biarkan Allah lakukan. Kita beriman sahaja. Maka daripada tulang itulah dihidupkan kembali manusia-manusia, ditaburkan di satu tempat, ya, di mana datanglah angin sepoi-sepoi kata orang, kemudian diikuti dengan hujan gerimis. Kalau riwayat yang yang pernah saya baca, seperti hujan gerimis. Angin sepoi-sepoi itu, itulah tiupan sangkakala yang mengikuti dengan hujan gerimis, dan akhirnya kita dihidupkan. Tuan-tuan dan perempuan, kita dihidupkan pada waktu itu. Tak kira lelaki ataupun perempuan, semuanya di satu tempat yang mana kita dihidupkan sebelum kita berangkat di padang mahsyar. Itu satu tempat yang dikatakan tapak semayan, dihidupkan kita. Dan waktu kehidupan itu, kita akan hidup seperti mana kejadian Adam yang pertama. 60 hasta, tidak berkhitan, bertelanjang dan tidak berkasut. Okay? Di situ kita tak tahu lagi siapa yang terbaik, melainkan apabila Allah memberikan orang yang pertama yang akan memakai pakaian, yakni di kalangan para nabi yang disebutkan oleh Rasulullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah tentu Rasulullah dan para anbiya yang memakai pakaian. Maka bila mereka itu dipakaikan pakaian, mereka adalah orang yang terbaik. Kan permulaan tu dah nampak orang yang terbaik. Dalam peristiwa itu, sewaktu Rasulullah menerangkan tentang kebangkitan manusia itu dalam keadaan tidak berpakaian. Lalu Aisyah kata, ya Rasulullah, tak ada perasaan malu ke? Tak malu ke pada ketika itu? Lalu Rasulullah mengatakan, Al-amru asyaddu ya Aisyah. Ya, kejadian pada ketika itu adalah lagi dahsyat. Tak sempat nak fikir malu ke tak malu. Ya, malu ke tak malu, tak ada fikir dah. Waktu itu adalah keselamatan, keadaan itu yang difikir. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita menyaksikan ayat kejadian hari kiamat itu, ya, sampai anak dalam kandungan jatuh pun dah tak fikir. Waktu dia mengendong baby itu untuk menyusu, dia lepaskan susuan itu, dia lepas tinggalkan baby. Kerana apa? Kerana waktu tu yang Allah katakan bukan mereka gila, tetapi al-amru asyaddu. Okey, kita tengok supaya kita dapat gambar. Saya agak tertarik dalam kisah tragedi pada World Trade Center pada waktu kapal terbang menghentam bangunan tu. Kita tengok dalam klip video bagaimana kedudukan orang dah tak tentu arah. Ya, dah tak tentu arah. Maka di situ mengisyaratkan bahawa al-amru asyad, kejadian pada ketika itu amat menggerunkan. Okey, di dalam surah Al-Hajj, kita tengok surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Ayat yang kedua kita bacakan. Bismillah. Ayat pertama kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Subhanallah ya. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang menarik Allah sebutkan kepada semua manusia, bukan kepada orang beriman saja. Ya, kita lihat bila Allah kata ya ayuhan nas, wahai manusia, berfikir. Mari kita berfikir, tak kiralah kamu kafir ke tak ke, kamu lawan Allah ke tidak, jom kita berfikir sedikit. Yang mana apa dia? Takut kepada Tuhan kamu. Kalimah yang digunakan kalimah Rabbukum. Ya, Rabbakum. Kalimah Rabb. Kenapa? Peristiwa yang nak diceritakan ini, manusia tak mampu membuat perkara tersebut. Kerana kegoncangan yang bakal berlaku ini berkaitan dengan kegoncangan dalam jiwa terus. Ya, okey, kita lihat apa dia. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Okey, sangat dahsyat. Nampak tak misalan Allah bagikan? Adalah mustahil seorang wanita nak tinggal bayi yang dia sayangi. Perempuan dengan anak memang dia kamcing rapat betul-betul. Berbeza dengan seorang ayah. Seorang perempuan dia sanggup mati untuk menjaga anak dia. Itu pasal dalam bab-bab mahkamah tu kalau berlaku misalan perceraian antara lelaki dan perempuan misalan, hak penjagaan itu adalah hak wanita. Sehingga budak tu balik, barulah boleh dia membuat pilihan. Tetapi hak penjagaan itu adalah hak wanita. Kedudukan dia begitu rapat. Kita menyaksikan dalam akhbar seorang ibu sanggup mati kerana mempertahankan anak. Bukan itu sahaja. Bukan manusia sahaja. Hatta binatang pun begitu. Seorang ibu sanggup mati kerana mempertahankan anak-anaknya. Dahsyat. Tetapi pada hari kiamat, bayangkan dia menyusu tu dia boleh lepaskan budak tu. Berarti waktu itu bukan sebarang kegoncangan. Ketakutan itu bukan lagi ketakutan biasa. Ketakutan yang akan memisahkan segala-galanya. Nafsi-nafsi. Masing-masing nak menyelamatkan diri. Tuan-tuan dan puan-puan, dahsyat. Ya. Kita ketakutan macam mana masih lagi pegang baby itu. Jatuh baby cepat ambil. Ya. Begitu. Tetapi pada hari ini tinggal terus. Dan yang menarik lagi ayat ini diikuti. Wanita-wanita yang mengandung semua. Wanita-wanita yang mengandung gugur kandungan dia. Kita orang lelaki takkan faham. Ya. Macam mana gugur. Tetapi berlaku pada hari tsunami. Ya, salah seorangnya kakak saya yang berada di Perak sana, dikatakan waktu itu 60 wanita gugur. Ya. Macam mana kegoncangan? Tak rasa kegoncangan tu di Malaysia, sikit je. Ya, ombak tsunami tu kena sedikit di Kedah sana, ya. Lepas tu beberapa tempat, tetapi di bahagian mana? Sri Lanka, Thailand apa semua kena teruk. Tetapi kegoncangan tu tak terasa, kita tak terasa. Tetapi wanita-wanita yang hamil gugur. Subhanallah, gugur. Berarti kegoncangan itu bukan sebarang kegoncangan. Ya, dahsyat. Oleh kerana itu, dikhabarkan, Allah mengkhabarkan kepada kita, itu kedudukan kiamat.
Dan begitu juga waktu di mahsyar nanti, ya, nafsi kita akan sibuk apabila Rasulullah mengatakan Aisyah, ya Aisyah, waktu itu lebih menakutkan sehingga kita tak nak pun tengok keadaan orang yang bertelanjang, sehingga Allah memakaikan pakaian yang kita telah terangkan bahawa orang yang pertama memakai pakaian adalah Nabi Ibrahim, Rasul dan para Nabi. Tidak dinafikan 3-4 golongan yang terpilih ini akan memakai pakaian. Bila mereka dipakaikan pakaian itu di antara sifat orang yang terbaik. Siapa lagi? Ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Apabila dikaitkan dengan para hujjaj atau para mu'tamir, orang yang pergi umrah mati di waktu melakukan umrah, orang yang pergi haji mati di waktu melakukan haji, lalu mereka akan memakai ihram di sana dan dibangkit sambil bertalbiyah. Ini menunjukkan mereka orang yang terbaik. Dan juga para syuhada yang mati gugur dalam keadaan berdarah lalu dibangunkan dengan keadaan berdarah, ya, dan baunya bau kasturi. Ini menunjukkan orang yang terbaik. Nampak dah? Kita boleh dah nampak permulaan mukaddimah di mahsyar itu menunjukkan orang itu terbaik. Dan juga apabila berada di mahsyar itu, peluh pun turun keluar daripada tubuh badan seseorang itu, yang mana peluh mengikut amalan-amalan dosa yang dilakukan. Maka siapa yang ada peluh pada ketika itu, dia kategori orang yang tak baik. Kalau dah sampai peluh itu sampai ke mulut, kategori orang yang memang tak baik. Okey? Jadi oleh kerana itu kita minta perlindungan Allah daripada menjadi orang yang tak baik ini. Dia minta lindung kepada Allah. Baik, kita masuk balik dalam bab ini. Lalu dijadikan anak Adam daripada daripada tulang ekor tu, ya. Tulang sulbi. Okey, tulang sulbi, ya. Maka dijadikan anak Adam itu, daripada itu maka tumbuhlah dia, seperti mana di dalam surah Al-Kahfi Allah menceritakan sebagaimana awal marrah kamu dijadikan, begitulah kamu dihidupkan semula. Ayat itu dalam surah Al-Kahfi. Okey, ayat yang ke-48, surah yang ke-18, ayat yang ke-48. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ambil ayat 47. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung ganang dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ini ayat mengisyaratkan tidak ada seorang pun Allah akan tinggalkan, melainkan semua dibangunkan. Hatta baby yang dalam janin pun akan dibangunkan. Kenapa pula? Ya, kerana untuk dipersoalkan, diperdebatkan. Apabila Allah mengingatkan tentang ayat menceritakan baby-baby ini akan bertanya, kenapa kami dibunuh? Ya, kenapa kami dibunuh? Pada zaman kafir Quraisy dahulu, mereka membunuh kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak perempuan. Okey, kemudian Allah katakan lagi. Wa'uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris-baris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahawa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu perjanjian. Okay? Jadi ayat ini mengisyaratkan bahawa
sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan Rasulullah menerangkan sifat kejadian yang pertama, ketinggian Adam 60 hasta dan keadaan tidak berpakaian, bertelanjang dan tidak berkhitan. Okay. Kemudian berubahlah yang seperti mana yang kita kata perubahan itu berlaku mengikut amalan-amalan masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, agak menarik dalam perjalanan kita di mahsyar yang disebutkan selama 1000 tahun satu hari di sana, 1000 tahun di sini, yang mana ianya menakutkan sebenarnya. Tetapi bagi orang yang beriman, hanya disebutkan di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran sekejap saja. Dan kita nak termasuk dalam golongan sekejap ini. Dan kategori sekejap pun dia ada kategori dia. Ya, dia ada kategori sekejap ni. Yang mana orang-orang yang terpilih seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan fuqara al-muhajirun. Ya, fuqara al-muhajirin ini adalah orang-orang fakir di kalangan orang muhajirin. Mereka akan memasuki syurga awal sekali. Jarak antara orang-orang lain adalah 40 tahun. Subhanallah. Awal 40 tahun. Fuqara al-muhajirun. Muhajirin. Ya, orang fakir di kalangan muhajirin. Mereka sebenarnya bukan fakir. Mereka bukan miskin. Tetapi disebabkan mereka gadaikan kepada Allah harta benda mereka di Mekah semata-mata untuk mencari keredaan Allah, maka akhirnya ya, mereka menjadi miskin. Sedangkan mereka itu kaya. Seperti Umar, seperti Abu Bakar. Ya, mereka itu kaya. Okey, baik. Kemudian diikuti dengan orang-orang yang terpilih. Sudah tentu orang yang terpilih itu yang disebutkan di dalam hadis 70,000 di kalangan umat Rasulullah ini akan masuk syurga tanpa hisab. Diikuti dengan hadis yang lain, setiap seorang daripada 70,000 itu mensyafaatkan 70,000 yang lain. Wallahu alam. Ya, kalau begitu keadaannya kita mengharapkan, kita bukan nak mengharapkan syafaat itu, tetapi kita nak menjadi orang yang pertama yang dijamin sebagai 70,000 yang bakal masuk syurga tanpa hisab. Tuan-tuan dan perempuan, ianya bukan perkataan biasa. Kita bila dah tahu, cuba kuasai diri kita supaya termasuk di kalangan orang yang terpilih ini. Ya, itu yang kita belajar supaya kita termasuk, bukan sekadar nak tahu okey dah. Lepas tu kita pun buat dia aja, tak boleh. Okey? Maka itu dia kedudukannya. Ada pun orang yang di dalam perjalanan mahsyar itu lama berhadapan dengan liku-liku, terutamanya waktu hisab itu. Hisab adalah audit yang mana ianya menyusahkan, maka kita mintalah Allah lindungkan kita dari perkara-perkara tersebut. Tuan-tuan dan perempuan, rintangan mahsyar bukan sebarangan rintangan. Kita ingat hari ini kita boleh lepas banyak benda. Roblox kita lepas, checkpoint tu ini kita boleh lepas, ya, boleh ngelat lagi. Tetapi di mahsyar kita tidak ada ruang untuk menipu, membelit. Tak ada. Ya, tak ada. Semuanya akan dihisap satu persatu. Jawablah kita di depan Allah. Namun begitu kita galakkan, ya tuan-tuan dan perempuan, ya, supaya kita, ialah sebagai seorang mukmin kena berhati-hati. Kerana siri amalan-amalan kita ni yang kita takut. Masalahnya kita tak terasa amalan kita ni dibatal ke tidak. Ya, jadi kita rasa okey je, kita buat haji okey je, buat umrah okey je. Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kita amat takut amalan kita terbatal. Banyak sebab. Sehingga Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bukan masalah amalan yang banyak yang kita perlu gembirakan, tetapi menjaga amalan itu tidak rosak, tidak dibatalkan, itu yang perlu diambil kira. Kalau amalan yang banyak tetapi batal, rosak, apa gunanya berbandingkan amalan yang sedikit tetapi maintain, terjaga di sisi Allah, ya, nilaian tu. Kenapa? Pada hari akhirat nanti itulah kemuncak, ya, hisab dia, apabila yang Rasulullah sebut seorang itu datang dengan membawa amalan solatnya, puasanya, zakatnya, tiba-tiba dia kata si fulan, dia umpat si fulan, disakiti si fulan, ditumbuk si fulan. Ya, segala amalan-amalan itu akan jadi debu yang berterbangan. Amalan itu akan diserahkan kepada, ganjaran pahala itu diserahkan kepada orang lain, bahawa
bahkan dia akan menjadi muflis pada ketika itu. Na'udzubillah min zalik. Jadi berat, banyak tanggungjawab kita, banyak benda yang kita nak kena pelajari. Okey. Kemudian firman Allah, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit maka terdapat beberapa pintu, yakni jalur tempat-tempat turun malaikat. Okey, langit, dengan ayat ini membuktikan bahawa langit itu ada pintu. Ya, langit itu ada pintu. Bahkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj kita tahu Rasulullah SAW melalui pintu-pintu langit. Dan tidak semudah itu, ya, orang boleh melalui pintu-pintu langit. Jin, iblis memang tak boleh dah. Tetapi manusia pun begitu. Kenapa? Kedudukan pintu langit ni hanya Allah yang mengetahui. Ya, bagaimana kedudukan jarak daripada bumi kita ini. Langit yang pertama ni pun kita dah tak tahu jarak dia. Langit yang kedua, tetapi ada hadis yang menyebutkan jarak di antara dua langit itu adalah 500 tahun perjalanan. Ya, perjalanan yang bagaimana wallahu alam, tetapi disebutkan dalam hadis 500 tahun perjalanan. Ke langit 3, 500 tahun. Keempat, jadi 5 kali 7, 3,500 ya. Okey, 3,500 tahun perjalanan. Ya, namun kita tak kisah kalau misalan ahli sains ataupun di kalangan nak mengkaji bintang-bintang dan planet, nak merentasi alam semesta untuk menyaksikan. Kita tahu, ya, mereka nak menyaksikan di mana Isa duduk, di mana tempat Nabi Adam pernah duduk. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan mereka kalau nak mencari kebesaran Allah, alhamdulillah. Tetapi kalau nak menggoncangkan atau mencari, kerana kita melihat dalam jejak-jejak mereka ke angkasa raya itu ada unsur-unsur yang mereka ingin membunuh para nabi seperti Nabi Isa AS. Yang mereka tahu Nabi Isa akan turun ke muka bumi di akhir zaman. Ya, mereka akan cuba membunuh para nabi yang mana akan mengganggu perjalanan mereka. Orang Yahudi inilah. Jadi wallahu alam, ala kulli hal, kalau nak buat research tidak menjadi masalah, tetapi jangan buat benda-benda yang tak boleh, yang dilarang oleh agama Islam. Baik. Kemudian Allah mengatakan, wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankan gunung ganang maka menjadilah fata morgana, yakni dia hancur, hilang, lebur. Ayat ini seperti firman Allah, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan kamu lihat gunung ganang itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalan awan. Okey. Dan begitu juga dalam firman Allah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung ganang seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Okey, semua itu berkaitan dengan kejadian kiamat. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, perasaan gerun ini perlu ada dalam jiwa kita. Kalau gunung ganang yang keras, ya, keras, begitu keras, boleh jadi seperti debu yang berterbangan, ya, berarti kegoncangan hari kiamat bukan sebarangan. Kemudian Allah berfirman lagi. Kalau kita tengok pada ayat ini, dia masih lagi membicarakan tentang gunung ganang. Kerana apa? Keadaan gunung ganang ini merupakan pasak dunia yang menentukan kestabilan sebuah negeri, sebuah tempat. Lalu Allah ceritakan dalam ayat yang berikutnya, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung ganang, maka katakanlah Tuhanku, Rabbku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan tinggi. Okey?
Dan sebagaimana firman Allah, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung ganang dan kamu melihat bumi itu datar. Okey. Jadi ini di antara perkara yang menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah ceritakan lagi sifat rububiyah. Peristiwa dunia akan kiamat. Begitu keadaannya, maka kita akan menyaksikannya. Kalau tak kita menyaksikan, orang yang akan datang menyaksikan ke kiamat. Begitulah keadaannya. Jadi sebagai kita orang yang beriman, ada perasaan takut, ya, takut dalam bab ini dan minta lindung kepada Allah. Jangan kita dimatikan waktu hari kiamat. Okey, selesai ayat bab kiamat. Kalau ikut ayat ni dia selesaikan. Dan amat menarik apabila dia menekankan bab Gunung Ganang. Kerana Gunung Ganang mempunyai keistimewaan dia tersendiri. Kerana Gunung Ganang adalah sebuah tempat yang diberkati. Ya, berkat satu perkara yang special. Bukan berkat ni boleh dibuat-buat. Pergilah salam ustaz tu balik haji dapat berkat. Tak ada. Ya, ustaz balik haji tak ada berkat. Ya, dan pergilah salam cium tangan ustaz tu dapat berkat. Tak ada keberkatan. Ingat, kerana keberkatan mesti ada dalil. Berkat bukan boleh nak dibuat-buat, kerana ianya akan membawa fitnah. Dia jadi ghulu, melampaui batas. Oleh kerana tu, bila seorang ustaz tu suka sangat orang cium tangannya, berbahaya. Ya, ghulu. Dia akan mendatangkan perasaan anak murid tu ghulu, berlebih-lebihan kepada ustaz, yang ni sayang melampaui batas, yang boleh terjebak dalam perkara-perkara khurafat dan syirik. Ya, maaflah bagi orang-orang yang suka tangannya dicium, ya, suka orang salam tunduk tu, maaf sangat-sangat. Bagi kita, kita tak suka. Ya, cukup menghormati ustaz tu dah bagus. Tetapi adab-adab itu dijaga dengan elok, bukan sampai ghulu berlebih-lebihan dan akhirnya itu yang sampai sanggup minum air liur tok guru tu. Disebabkan ghulu, melampaui batas atas dasar berkatlah konon. Na'udzubillah min zalik. Ya. Baik. Jadi ayat yang berikutnya Allah berfirman, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, yakni disiap-siagakan. Tuan-tuan dan puan-puan, agak menarik dalam ayat Al-Quran ini. Apabila Allah menceritakan tentang kiamat, pertama sekali kita akan bertemu adalah neraka. Tak bertemu syurga, tak. Pertama sekali kita akan bertemu neraka. Yang Allah ceritakan, neraka ini akan berkata-kata, neraka ini akan datang dan dia mempunyai lisan, lidah. Neraka ini akan mengaum. Ya, semua itu dikaitkan dengan permulaan manusia berada di mahsyar. Oleh kerana itu kita minta lindung daripada neraka. Minta lindung, tuan-tuan dan puan-puan, minta lindung. Hatta desiran neraka, ngauman neraka pun kita tidak mahu mendengarnya. Kenapa? Kerana kita akan melalui neraka. Semua kita tidak akan lepas, yang mana kita akan melalui neraka sebelum kita sampai ke syurga. Apabila Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, waji'a yawma idzim bijahannam yawma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Okay. Pada hari dibawakan neraka jahanam. Neraka jahanam dibawa. Ini perbezaan antara syurga dan neraka. Neraka berada di satu tempat, hanya Allah yang mengetahui. Tetapi dia bersifat dibawa, boleh dibawa. Syurga bersifat dibentangkan. Ya, dibentangkan, terbentang. Tidak dibawa-bawa, dia terbentang. Okay. Dan neraka bersifat sempit. Neraka bersifat sempit. Sedangkan syurga terbentang luas. Dan neraka yang disebutkan dalam hadis itu, apabila satu ketika Rasulullah terdengar dan para sahabat terdengar dentuman, ya, satu batu. Lalu Rasulullah bertanya, tahukah kamu apakah itu? Lalu mereka kata tak tahu. Itulah batu yang dilontarkan ke muncak, bermula daripada awal neraka sampai ke bawah itu, ya, jaraknya berapa? 70 tahun ke berapa? Dah lupa dah. Ya, yang mana jaraknya pendek, sedangkan syurga jarak dia, Masya Allah,
Antara satu syurga dengan satu syurga yang lain itu jaraknya ya antara langit dengan bumi. Dahsyat. Okey, ala kulli hal nak menceritakan bagaimana kedudukan neraka. Dia didatangkan. Waktu dia didatangkan, dia mengaum. Ya, desiran itu saja, ngauman itu saja menyebabkan orang dah pengsan. Ya. Kemudian dibawakan di antara syurga dan mahsyar untuk dilintasi. Maka waktu itulah peristiwa yang menggerunkan. Masing-masing akan berhadapan mengikut amalan masing-masing. Adapun orang kafir, apabila dia telah berada di mahsyar, dia tidak dapat syafaat, maka dia berjalan, diserahkan Alkitab, kemudian dihisap, kemudian dimasukkan Al-Mizan, lepas mizan dia terus dimasukkan ke dalam neraka. Itu perjalanan orang kafir. Ya. Adapun orang beriman, terbahagi kepada dua. Dia masuk, dapat syafaat Rasul. Kemudian dia pergi penyerahan kitab. Kemudian dia pergi kepada hisab. Kemudian diberikan mizan. Melepasi mizan, dia pergi ke telaga Al-Haud. Waktu itu terbahagi kepada dua kelompok. Orang yang beriman dan orang munafik. Maka apabila di depan lagi ujian ke atas orang mukmin, membezakan orang Islam dan orang munafik dan ahli bid'ah, maka akhirnya baru dia masuk ke tempat yang dikatakan untuk perlepasan melintasi neraka. Maka disitulah orang munafik masuk neraka. Adapun orang yang beriman dengan kategori-kategori itu akan melintasi titian sirat dalam keadaan yang mengikut amalan masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk untuk mengikut jalannya. Mudah-mudahan Allah sentiasa menjaga kita agar tidak terjebak menjadi ahli neraka, dan kita minta lindung kepada Allah supaya Allah jauhkan kita dari neraka dan masukkan ke dalam syurga. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.